Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi al-kiram wa ashabihi al-azam wa ila masyayikhina wal muslimina ajma'in, khususan ila walidina wa awladina wa usratina wa qarabatina ajma'in, wa khususan ilayna wa ila syekh wa ila sayyidina wa syekhina syekh wa usulihim wa furu'ihim wa man yantasibu ilayhim ajma'in. Syai'u lillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbina billahi rabban wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mustaghfirin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal muwahhidin wa ja'alna minal muhtadin wa ja'alna minal mukhlisin lahuddin wa ja'alna minal 'abidin وجعلنا من العارفين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita kembali pada hujung bulan Julai ini. Mudah-mudahan berterusan sampai ke akhir hayat insyaAllah dan alhamdulillah. Jadi pada malam ini kita sambung kembali muzakarah kita. Kita menggunakan kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Makki Al-Mukarramah. Jadi pada minggu yang lalu kita telah muzakarahkan 10 sifat mazmumah, yakni sifat terkeji, dan seperti mana yang kita sebutkan dulu, kita nak sambung 10 sifat yang melawani bagi mazmumah, iaitu sifat mahmudah, yakni sifat yang terpuji. Apa dia sifat
mahmudah, yakni sifat yang terpuji itu, sifat yang terpuji yang digelarkan juga dalam bahasa Arabnya sifat mahmudah, yang wajib tiap-tiap mukallaf mengetahui dan berusaha untuk mendapatkannya, iaitu 10 perkara. Disebutkan dalam kitab-kitab tasawuf, antaranya Ihya Ulumuddin bagi Imam Al-Ghazali, Minhajul Abidin bagi Imam Al-Ghazali, Syiarus Salikin bagi Syekh Abdul Samad Al-Palembani, Hidayatus Salikin, dan beberapa lagi kitab-kitab tasawuf, mungkin beribu lagi. Itu antara kitab yang antara menyebut kita wajib mengetahui 10 sifat mahmudah, yang mana kalau kita tak tahu, mana duduklah kita di dalam dosa. Jadi mudah-mudahan kita semua sudah pun tahu, cuma hari ni kita nak mengulang kaji bagi kita cerap ni apa orang Negeri Sembilan kata, cerap mencakap bahasa orang tadi. Orang Negeri Sembilan kata cerap ni mana jadi satu perkara yang terlekat di hati. Terlekat di hati. Terlekat tu terlekat di hati. Tu cerap kata orang tani. Minta maaf, saya orang tani, bahasa saya tak sama dengan Negeri Sembilan, kod jadi kod lain makna. Saya minta maaf, tolong tegur. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi 10 sifat mahmudah, ni sifat yang terpuji yang wajib kita ketahui itu. Yang pertamanya sekali ialah al-khawf war-raja. Al-khawf dia alif lam kha waw fa, al-khawf. War-raja waw alif lam ra jim alif hamzah, war-raja. Baik, apa dia al-khawf war-raja? Al-khawf maknanya takut. Yang kedua, ar-raja maknanya harap. Jadi takut dan harap. Apa yang takut, apa yang harap, yang wajib ada dalam hati akan takut itu ialah yang pertama, takut azab Allah. Yang pertama, takut azab Allah. Yang kedua, takut amalan tidak diterima. Dan yang ketiga, takut mati su'ul khatimah. Ini 3 ni kurang-kurangnya kena ada dalam hati kita. Takut amalan tak diterima, takut pula azab, takut mati dalam su'ul khatimah. Jadi tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang ditolong oleh Allah Taala menjadi baik, maka Allah Taala akan masukkan ke dalam hatinya pada permulaan takwa itu ialah al-khawf dan ar-raja'. Al-khawf dan ar-raja'. Dia tak boleh takut saja, dia kena ada ar-raja' juga. Dalam masa kita takut azab Allah, barangkali kita ni amal tak banyak, dosa banyak. Dalam masa yang sama, kita kena ar-raja' pula. Apa dia ar-raja'u? Iaitu harap rahmat Allah. Ar-raja'u maknanya harap rahmat Allah. Nak harap macam mana? Harap Allah ampun dosa kita dan Allah golongkan kita dalam golongan yang bertakwa, yang terlepas dari soal kubur, terlepas dari seksa kubur, dan terlepas dari api neraka di hari akhirat. Jadi dalam masa takut kena ada harap sekali. Tak boleh takut saja tak ada harap. Tak boleh harap saja tak ada takut. Ada orang harap masuk syurga,
tapi tak ada pula takut masuk neraka. Macam mana? Dia harap masuk syurga, tapi tak takut pula untuk masuk neraka. Ada orang lagu tu? Ada. Dia harap masuk syurga, tapi solatnya tak pernah. Dia harap masuk syurga, tapi ibadatnya tak pernah. Ini namanya apa? Harap masuk syurga, tapi jalan-jalan neraka. Maka orang macam ni dalam istilah tasawuf dinamakan at-tamanni. Tamanni. Tamanni maknanya orang yang berangan-angan kosong. Tamanni tamim nun ya. Tamanniyun. Maknanya angan-angan kosong. Angan-angan nak masuk syurga, tapi memilih jalan ke neraka. Mayang suka buat, tak suka buat tinggal. Ini jalannya. Baik. Ni yang pertama disebut dalam kitab ni apa dah kita tak sampai lagi. Kita jadi lakah bedul ni. Mana takut saya mati cepat, kurang sampai lah matlamat kitab ni. Baru ni saudara kita dah meninggal. Kita tak boleh kira tuan-tuan ya. Dalam perjalanan nak pergi Kedah, meninggal. Kita tak boleh nak baca mati ni tengah sihat-sihat boleh mati. Kadang-kadang orang sakit lama tak mati-mati, orang tengah sihat tengah jogging mati. Tu kata ajal kita tak tahu. Ajal kita tak tahu. Maka jangan bermain-main dengan umur, kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Jam'us Saghirah. Dia kata jangan bermain-main dengan umur. Kita tidak tahu saat dan ketikanya bila kita akan pergi. Baik. Habis. Kata Imam Al-Ghazali, di samping ada dua sifat ini, kena ada satu lagi tambahan. Apa dia? Hubbul ibadah. Cinta beribadah. Jadi ada tiga lah semua. Yang pertama ni kena ada tiga. Al-khawf, al-raja dan hubbul ibadah. Ini yang pertama. Gerbang takwa. Bukan menara, bukan puncak, bukan lagi tertinggi, tidak. Baru pintu gerbang. Baru sampai kat pintu gerbang. Bila sampai di sini, itu namanya orang yang permulaan jadi orang muttaqin. Seperti disebut oleh Pak Imam tiap-tiap hari Jumaat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mula-mula nak jadi orang takwa, hati dia mesti sentiasa ada tiga sifat ini. Yang pertama al-khawf, yang kedua ar-raja, yang ketiga hubbul ibadah. Takut azab Allah, harap rahmat Allah dan kasih beribadah. Kita kena suka ibadah. Siapa yang hatinya bergantung dengan masjid, suka nak pergi masjid, suka nak pergi menuntut ilmu, itu bermakna Allah sudah pilih dia. Alhamdulillah. Allah pilih dia tu, bukan tuan-tuan sendiri nak. Ya, tuan-tuan datang masjid ni, tuan-tuan ingat tuan-tuan sendiri nak. Dah, Allah pilih. Orang pilihan Tuhan. Tuan-tuan orang pilihan Tuhan, alhamdulillah. Ya. Jadi berkat tuan-tuan dipilih Tuhan, ya, saya pun terpilih juga datang sini. Kalau Pak Imam tak panggil, tak pergi. Ni berkat tuan-tuan, saya tumpang berkat. Alhamdulillah. Baik. Itu yang pertama. Jika Allah Ta'ala kehendaki seseorang yang dah masuk ke pintu gerbang takwa itu lebih baik daripada itu, maka Allah Ta'ala masukkan ke dalam hatinya sifat mahmudah yang kedua, namanya az-zuhdu ataupun zuhud. Zai, ha, dal. Zuhdun. Zuhud ni apa maksud zuhud? Zuhud ni bukan maknanya apa-apa kedana tak ada harta. Zuhud ni, kata Imam Al-Ghazali, ialah orang yang tidak ada di dalam hidupnya mencari cinta, melainkan mencari cinta Allah. Orang yang di dalam hidupnya tidak ia mencari cinta, melainkan hanya mencari cinta Allah. Itu namanya zuhud.
Maka jalan untuk zuhud itu pertama-tamanya mestilah ia meninggalkan daripada menyintai dunia yang boleh membawa kepada kerosakan ibadahnya dan hubungannya dengan Allah. Bukan tak boleh cinta dunia. Cinta dunia ni bukannya mesti haram. Kadang-kadang cinta dunia itu wajib. Apa cinta dunia? Cinta mak ayah. Tuan-tuan tak cinta mak ayah tuan-tuan? Dalam Quran dia kata wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Berbuat baik itu macam mana? Ya, dengan kamu menyintainya, kamu mentaatinya. Jadi wajib cinta kepada mak ayah. Mak ayah itu bukan Allah Ta'ala. Selain Allah Ta'ala itu dunia. Syurga pun dunia. Selain pada Allah tu dunia. Ma'asi Allah. Perkara selain Allah tu dunia. Jadi siapa yang menyintai mak ayah, itu cinta dunia. Cinta dunia tu dapat pahala. Ada lagi tak cinta dunia yang dapat pahala? Ada kan? Ya, kita mencintai guru-guru kita. Kita menyintai guru-guru kita yang membawa kita ke jalan akhirat. Kata seorang muhaddithin namanya Abdullah bin Al-Mubarrak rahimahullahu ta'ala wa qaddasallahu sirrah wa radiyallahu anhu. Dia kata al-ulama afdalu min abaikum. Dia kata ulama itu lebih utama dari bapa-bapa kamu. Dia tak kata ibu bapa, dia kata bapa. Pasal apa? Pasal ibu tak tertanding, bapa masih lagi. Ya, bapa masih lagi. Ibu masih. Kalau ibu tak nak cerai dah. Pernah disebutkan seorang sahabat tanya Nabi, siapakah yang paling utama untuk dihormati? Nabi kata ibu. Dia tanya lagi sekali, Nabi kata ibu. Dia tanya lagi sekali, Nabi kata ibu. Dia tanya lagi, bapa. Dia pun dia. Maknanya ayah duduk nombor 3. 1, nombor 2, nombor 3 mak. Nombor 4 buaya. Jangan dia buat main mak. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ya, syurga itu di bawah tapak kaki segala ibu. Itu hadis sahih. Maknanya ketaatan pada mak tu itu adalah tangga nak ke syurga. Mak dulu. Jadi Abdullah Al-Mubarak dia tak kata mak, dia kata ayah. Al-ulama afdalu min abaikum. Ulama itu lebih utama daripada ayah-ayah kamu. Fayaqulu kaifa zalika ya syekh. Maka bertanya muridnya, mengapa begitu wahai tuan? Pasal apa dia lalu tu? Kenapa ulama ni lebih baik pada ayah pula dah? Faqala Abdullah bin Al-Mubarrak, aba'ukum yahfazunakum min narid dunya wal ulama yahfazunakum min naril akhirah. Ayah-ayah kamu menjaga kamu daripada terkena api neraka dunia. Maknanya apa dah? Dia takkan biarkan kamu mati kelaparan. Dia tak akan biarkan kamu mati dalam keadaan terseksa hidup. Sakit, dia cari obat. Tak ada makan, dia cari kerja, cari makan, hidup kita. Tu dia kata apa? Yahfazunakum min narid dunya. Memelihara kamu daripada api neraka dunia. Walakin tetapi al-ulama yahfazunakum min naril akhirah. Ulama itu pula memelihara kamu dari api neraka akhirat. Jadi kita ni wajib menyayangi ulama. Nabi kata apa? Innal ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Jadi siapa benci ulama, maka bermakna
cerah dalam masa depan dia. Jadi maknanya mana saja ulama kita kena hormat. Ya, kalau kata dia tu orang agama kita hormat, tak kiralah dia ulama ke, dia pak imam ke, dia tok bilal ke, dia ustaz ke, dia ustazah ke, dia mufti ke, dia qadi ke. Dia tu rajin buat kerja agama, mudah-mudahan dia tu ulama, kita kena hormat. Pasal apa? Satu lagi makna ulama ialah orang yang mengasihi Allah. Dalam ilmu tasawuf, ulama-ulama tasawuf kata sebenar-benar ulama itu ialah orang yang mengasihi Allah. Maka orang yang mengasihi Allah dia tu ulama. Tapi kalau orang tu benci Allah walaupun dia alim, dia tu siapa? Dia tu ulama juga, ulama usul. Dia alim tapi dia benci agama. Ada. Ada. Dia alim tapi dia benci agama. Tidak, tak ada dalam kitab sebut. Pasal dia sebut dalam kitab mana ada orang macam tu. Contohnya Qarun. Qarun ni dia alim dengan. Qarun ni dia sepupu Nabi Musa. Dia baca Taurat, air sungai berhenti dengar. Kita baca Quran, air hujan dulu. Dia baca Taurat, air sungai berhenti, jadi beku. Hebat tak Qarun? Hebat. Tapi jadi apa Qarun? Mati kafir. Pasal apa? Menentang Nabi Musa. Alim ada. Alim, dia sepupu Nabi Musa. Belajar dengan Nabi Musa. Sampai faham Taurat, sampai boleh tarannum Taurat. Sampai jadi guru, mengajar orang. Tapi dia diuji dengan harta dunia, dia kalah. Punca dia satu je. Mula dia kaya raya. Nabi Musa hantar diplomat dia nak pergi kutip zakat. Dia kata apa? Dulu aku susah, tak ada orang pun datang nak tolong aku. Bila aku senang, pandai pula nak kutip zakat. Korang balik dulu, aku nak fikir dulu, nak bagi ke tidak. Kurang ajar tu Qarun ni. Padahal dulu masa dia susah, Nabi Musa yang tolong dia. Dia pergi merayu-rayu dengan Nabi Musa. Dia merayu. Sampai Nabi Musa kata, aku takut kalau kamu ni kaya, nanti kamu lupa kepada Allah, kamu lawan aku. Dia kata, tidak. Percayalah dengan aku, wahai Nabi Allah Musa AS. Percayalah dengan aku. Ya, aku yakin boleh. Malaysia boleh. Akhirnya berkat doa Nabi Musa AS, dia jadi kaya sampai buat istana lebih besar daripada Fir'aun. Dikatakan dalam satu riwayat istana lebih indah daripada Fir'aun. Dia jutawan, bukan millionaire. Besar pada zillionaire lagi barangkali kot. Sampai apa? Sebab apa saya kata lagu tu? Pasal hari ni tuan-tuan, kalau orang jumpa dia emas dalam tanah, kata Qarun. Betul tak? Jumpa harta Qarun, padahal dia kat mana? Sungai Raya. Macam mana dia boleh harta Qarun daripada Mesir sampai ke sini? Tapi nama dia tu, gelaran dia tu, mana hebat sungguh, banyak sungguh harta Qarun ni. Satu dunia ada harta dia. Hebat tak? Tak hebat? Tapi apa jadi dengan dia tuan-tuan? Mati kufur. Bila diplomat Nabi Musa ni balik, dia duduk fikir. Dia mesyuarat dengan security dia. Aku ni tak nak bagi harta aku ke dia. Pasal apa? Aku teruk cari ni apa ikut orang pula. Ada penyakit bakir yang kita cerita minggu lepas, tuan. Jadi dia cari cadangan. Macam mana cadangan tuan-tuan? Kalau dia marah kita nak buat apa? Sebelum dia datang, kita bagi dia malu dulu. Sebelum dia datang, kita bagi dia malu dulu, biar dia jangan datang-datang. Pandai juga politik dah. Politik siapa? Timbalan pengurusi. Timbalan pengurusi Qarun, bukan masjid.
Jadi penasihat dia kata, kita cari jalan bagi dia jangan datang, biar dia jatuh terjelepuk di sana, dia tak payah mai dah. Jadi ya, tuan selamat, kami pun selamat. Silap-silap bukan tuan dia minta zakat, kami pun dia minta kat dia. Batu api. Akhirnya tuan-tuan dia rahmati Allah, dapatlah satu idea macam mana nak bagi dia jatuh. Maka diupahnya seorang perempuan supaya mentuhmah Nabi Musa bahwasanya Nabi Musa telah menzinainya. Masya Allah, tuan-tuan. Rupanya kisah lagu ni zaman-zaman dulu dah ada. Bagi orang jatuh, tuduh kata dia tu ada skandal. Hari ni pun ada. Bukan dulu-dulu dah, penyakit tu dah ada sampailah ni, sampai bila-bila lah barangkali ya. Tak kira siapa. Baru ni kawan saya kena Tok Hu Pondok kat Pahang. Orang kata dia ada skandal. Masya Allah. Saya tak yakin. Saya mati hidup boleh, saya tak percaya. Tapi tu dah ada kata penyakit akhir zaman ni. Orang nak jatuh bang macam tu cara dia. Cuba kita tengok kisah Juraij. Juraij ni pernah ditohmah juga oleh seorang toke judi. Pasal Juraij ni dia tarik orang jangan main judi, haram. Maka ramai orang ikut Juraij. Akhirnya toke judi ni rasa tercabar, dia upah seorang perempuan juga untuk mentohmah Juraij berzina dengan dia. Akhirnya rumah Juraij dirobohkan orang. Pasal apa? Termakan orang akan tohmah. Tapi Juraij ni dia wali Allah. Wali Allah pun kena. Lagi tinggi darjah, lagi berat ujian dia. Rumah dia orang roboh kan. Cakap tasawuf lah, cakap itulah, cakap tauhid lah, cakap itu. Rupanya kaki betina. Perempuan kau berzina ada tak nak. Akhirnya orang dah roboh. Orang tangkap dia, bawa pergi ke hakim. Perempuan tadi pun datang bawa anak kecil. Bila bawa anak kecil depan hakim, Juraij pun ada kat depan. Hakim tanya, wahai Juraij, benarkah kau telah menzinai perempuan ini hingga melahirkan anak? Dia pun tengok perempuan ni. Inilah perempuan ada tahu rumah aku ni. Nak masuk rumah aku kosong balik pasal aku tak ada bini. Adat kita orang Islam. Orang perempuan datang rumah kita tak ada bini atau bini tak ada di rumah, jangan ajak masuk. Haram, tak boleh. Begitu juga orang perempuan, orang lelaki datang rumah, suami tak ada, jangan dia ajak masuk. Tak boleh. Ini hukum Allah. Juraij tak boleh dia masuk. Tak masuk tak apa. Akhirnya kata Juraij, begini tuan, boleh tak saya nak bayang hajat 2 rakaat? Orang pakai bu dia. Bayang hajat pun nak. Ni dah dia. Orang Islam tu. Maka dia, hakim kata tak apa. Kau nak sembahyang hajat, kau sembahyang. Tapi jangan lama, 2 rakaat. Dia pun sembahyang hajat 2 rakaat. Habis sembahyang hajat 2 rakaat, dia pergi dekat bayi tadi. Budak yang baru lahir tadi. Dia pegang perut bayi. Wahai bayi, cakap olehmu, siapakah bapa kamu? Tiba-tiba bayi itu boleh cakap, ayah aku ialah ayah Buddha. Ibuku ini ingin berzina denganmu, engkau tidak mahu, lalu ibuku pergi mencari seorang gembala kambing namanya Yahuda. Dan dia mengupah gembala kambing itu berzina dengannya hingga lahirnya aku. Kenapa begitu? Kerana ingin menjatuhkan muruahmu yang mengatakan judi itu haram. Hilang customer dia tahu. Marah dia. Akhirnya kata hakim pergi panggil Yahuda. Tangkap Yahuda, bawa dia hakim. Hakim tanya, wahai toke judi, sungguhkah kamu telah berzina dengannya? Tengok-tengok, dia bayar duit kat saya. Pergi golok pada saya.
Orang banyak duit, orang bayar duit, suruh pergi berzina. Tak apa. Saya hentam je tuan. Sah lah gitu. Nampak? Akhirnya perempuan tu mengaku dia bayar pasal apa? Nak menjatuhkan Juraij. Pasal apa? Token judi bayar ke dia. Token judi bayar dekat perempuan ni bayar dekat gembala kambing. Gembala kambing tu namanya Yahuza. Berapa orang dalam kes ni? Hakim, Juraij, perempuan, gembala kambing dan token judi. 5 orang main peranan dalam cerita ni. Boleh buat filem ni. Akhirnya bila orang dah tahu mereka bersalah, mereka bina rumah Juraij ni lagi lawa pada dulu. Lagi lawa pada dulu. Masya Allah. Ini dia tuan-tuan ya. Bukanlah salah ada dunia, tapi mengasihi dunia itu lebih daripada hukum Allah, itu yang salah. Kita ada isteri, boleh tak kita sayang isteri? Boleh, wajib pun. Perempuan ada suami, boleh tak dia sayang suami? Tak boleh, hubung dunia. Siapa ajar lagu tu? Suami itu dunia ke tidak? Dunia juga, dia bukan Allah. Selain Allah dunia. Tapi wajib sayang. Pasal apa? Pasal cinta dunia itu tidak semestinya berdosa. Cinta dunia itu ada kalanya wajib, ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Apa yang makruh ni? Hari-hari makan pedai. Itu makruh. Tak berdosa. Ke bawang hari kan. Tak boleh tinggal lah bawang putih. Kalau menguap tu, Allah, habis. Kalau datang masjid dengan makan bawang putih, takut pitam orang sebelah. Dosa tak? Tak dosa. Makan bawang tak hubung dunia. Hubung dia. Kan? Hubung dunia. Kamu cinta dunia tu. Cinta makan benda-benda yang makruh. Dosa tak? Tak dosa. Makruh. Cinta benda makruh, hukumnya makruh. Cinta benda wajib, hukum dapat pahala. Cinta benda haram, barulah dosa. Cinta kepada dunia melebihi daripada perintah Allah. Umpamanya kita cari rezeki sehingga meninggalkan perintah Allah. Dalam Quran dia kata, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi lalai dengan sebab kamu menguruskan urusan harta benda kamu dan anak pinak kamu daripada mengingati Allah. Jadi maknanya kalau tak sampai melalaikan hati daripada mengingati Allah, maka kamu nak menega tak? Silakanlah. Syekh Abdul Qadir Jalani mempunyai 99 kapal kargo. Siapa Syekh Abdul Qadir Jalani? Nur Sultan Aulia. Syekh Junaid Al-Baghdadi pun mempunyai kapal kargo. Setiap pelabuhan dia berhenti menega, untung dibina sebuah madrasah, dibina sebuah masjid, dibina sebuah musalla. Siapa Syekh Junaid Al-Baghdadi? Itulah pelopor ilmu tasawuf dalam mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Imam Hanafi, imam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah pun kaya tuan-tuan, dia ada gedung perniagaan yang dia tak pernah uruskan. Lagi dia tak urus, lagi banyak orang datang. Kita lagi mengurus, lagi tutup kedai. Nampak? Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, dunia itu lagi ku lari daripadanya, lagi dia kejar masuk ke dalam perniagaanku. Lagi aku lari, lagi dia mari. Dunia ni tak ada kejar. Dia kejar, dia memang tak lari. Tapi dia tak nak masuk pada kita. Maksud kata dia tak nak masuk ni macam mana? Banyak mana dapat pun tak akan rasa puas-puas dengan apa yang ada. Itu dia. Tu kata lagi kita kejar, lagi dia lari. Makna dia apa? Banyak mana masuk pun tak terasa puas-puas. Begitu juga orang yang beribadah.
Banyak mana ibadah dia kuat dengan Allah, dia tak akan rasa puas-puas. Makin kuat ibadat, makin rasa bersalah dengan Allah, makin rasa kurang ibadat. Ni kalau mati ni syurga ke neraka aku ni, takut lagi. Tapi kalau orang tak beribadah, dia selamba. Kalau syurga tu dah penuh dengan orang, biarlah aku wakil masuk neraka. Engkau apa hal? Kita. Bagus sungguh bahasa dia. Bukan? Pernah jumpa lagu tu? Saya tak nak jumpa orang cerita saya. Ada orang mempersedakan pula syurga neraka ni. Apa dia? Kalau aku buat jahat betul-betul, kau kena jahat, nanti sampai di akhirat, malaikat Malik tengok muka aku, tentu dia geram. Dia pegang aku, dia lempar kuat-kuat, terlepas balik sana neraka. Selamat aku. Masya Allah. Menang wajah lawak Malaysia. Masya Allah. Saya tak tengok orang situ. Dia post kat handphone. Apa hukum Ustaz cakap lagu ni? Masya Allah. Ada juga yang nak buat lawak pun jangan sampai mempermainkan Quran. Jangan sampai mempermainkan agama. Buat lawak bodoh sudah lah. Itu lawak bangang nama dia. Nampak tak? Sampai mempersedakan syurga neraka malaikat. Masya Allah. Jangan. Ya, itu boleh membawa kepada kufur. Sebab mempersendakan malaikat, mempersendakan khabaran Quran, mempersendakan khabaran nazirah daripada Al-Quran. Jangan mempersendakan. Siapa dengar orang mempersendakan tayamum? Dia kata apa? Tayar apa yang tak akan batal-batal? Tayar apa yang tak akan pancit? Dia kata. Tayamum dia kata. Menang dia. Nak buat lawak biar tengok juga kan. Agama ni buat senda-senda lah ketua al-ayazubillah. Al-Quran kata apa? Mustahzi'una bi ayatillah. Orang-orang yang mempersendakan ayat Allah. Nampak? Jaga. Kita janganlah masuk kumpulan tu. Ya. Tak jauh al-ayazubillah. Itu yang keduanya zuhud ni. Jadi zuhud ni bukanlah papa kedana, langsung tak boleh cari harta. Nabi sendiri masa dia wafat, dia meninggalkan 25 ekor kuda merah. Kuda merah ni zaman dulu kira hari ni macam kita naik Ferrari merah pun mahal sangat lah. Dia kata Mercedes merah je barangkali kot. Mana kata kenderaan mewah zaman dulu ni kuda merah. Nabi ada 25 ekor kuda merah masa dia wafat. Dan dia ada satu balang gandum ditinggalkan kepada isterinya Aisyah radhiyallahu anha. Di mana satu balang gandum tu dimakan tak habis-habis. Hari ni makan besok penuh balik. Ada banyak kan? Hebat tu. Jadi taklah Nabi tu wafat tak meninggalkan sebarang harta. Jadi maknanya bukan salah memiliki harta. Kalau salah tentu Nabi Sulaiman tidak jadi orang terkaya di dunia. Jadi masalah hubung dunia, kasih dunia itu ada kalanya mahmudah, ada kalanya mazmumah. Jadi kita ada harta dia pergi buang pula. Saya dia pergi mengaji tasawuf mana-mana, tak boleh ada harta hubung dunia haram. Dia balik dia bakar rumah. Saya buat pukul dunia. Tu pukul dunia, tu bodoh punya kerja. Siapa suruh pergi bakar? Nabi Sulaiman istana ya. Ratu Balqis tengok istana Nabi Sulaiman. Dia kata apa? Dia kata cantiknya istana tuanku. Beta tak pernah melihat sebegini cantik istana. Cantiknya macam mana tuan-tuan? Lantai istana Nabi Sulaiman tu dibuat daripada kristal. Disangkanya air, diangkat dia selak kain tekuk tenggelam. Rupanya kristal. Seluruh lantai istana tu. Masuk dia berbau wangi yang dia tak pernah bau macam mana wangi tu bau wangi tu dia tak pernah bau kat mana-mana. Masuk bau wangi. Luas istana tu bau wangi semua. Masya Allah. Dia puji Nabi Sulaiman, indahnya istana sultan.
Sultan Sulaiman. Maka apa jawab Nabi Sulaiman? Dia kata, haza bi fadli rabbi. Inilah limpah kurnia Tuhanku. Dia tak kata, tengoklah apa. Dia tak kata, tengoklah apa. Itu Fir'aun. Fir'aun ni bila orang puji istana dia lawa, dia tepuk dada. Tengok, siapa? Masya Allah. Jadi, ada dalam kitab tasawuf dia kata, jangan tepuk dada. Menunjukkan kita tu hebat. Maka jadi far'an. Apa dia far'an? Orang yang berperangai Fir'aun. Dia tepuk dada ni, kalau sakit jantung, batuk boleh. Nah, saya yang buat, jangan. Itu makruh. Itu jadi far'an. Ngaku saya yang buat. Tepuk lah. Tapi tepuk-tepuk dada, batuk tak apa lah. Bukan? Baik. Itu nombor 2 hanya zuhud. Tak dua ada pujian yang lucih. Lagi 8 lagi. Itu nak cerita sikit tentang zuhud, bukan? Jadi wajib ke kita ni berzuhud? Wajib. Zuhud tu sifat. Kita ni wajib bersifat. Orang yang zuhud namanya zahidun. Ya, zahid orang yang zuhud, orang yang bersifat mencari kasih Allah di masa hidupnya. Jadi kita wajib jadi orang yang zuhud. Jadi kita buat apa pun, carilah kecintaan Allah. Kita kerja, apa kerja kita? Tak kira kerja apa pun. Ya, kerja menteri ke, agung ke, panglima angkatan tentera ke, apa juga kerja kita, cikgu ke, profesor ke, doktor ke, asalkan dia halal dia kerja lah. Maka kerja kita jadikan satu matlamat apa dia? Untuk mencari kecintaan Allah. Kita buat rumah besar untuk cari kecintaan Allah. Kita beli tanah 1000 ekar untuk mencari kecintaan Allah. Maka bila kita kata untuk mencari kecintaan Allah, maka jangan ada benda-benda yang dilarang Allah di dalam rumah kita. Contohnya karaoke. Kan? Pasanglah lagu-lagu nasyid dan apa, baca Quran ke, buka video ceramah ke, benda yang boleh mendatangkan kecintaan Allah dalam hati. Jadi bukan salah rumah, salah kita arrange dia ke mana. Bukan? Kita beli Ferrari, salah ke? Duit banyak, beli dah. Jadi apa kita nak niat? Aku niat kerana memandang ini adalah limpah kurnia Allah. Hadza min fadli rabbi. Pakailah kau nak pakai. Jangan kau takabur, jangan riak. Sebab apa? Jaga-jaga. Nabi Sulaiman ni, Allah Ta'ala kata apa? Tak kena dia terbang di udara. Andai kata ada sebesar zarah dalam hati Nabi Sulaiman takabur, nescaya aku junamkan dia daripada udara sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke bumi yang ketujuh. Tapi dia tidak ada. Jadi maknanya bukan salah ada harta, tapi salahnya kalau ada hubul dunia. Maka hubul dunia telah ia takabur, riak dan sebagainya. Jadi ada sebuah hadis dia sebut, barang siapa riakkan harta dunia kepada manusia di padang mahsyar nanti, dia akan menanggung di atas belakangnya selama 50,000 tahun. Ya, selagi tak habis peristiwa pada mahsyar tu, selama itulah dia menanggung ke atas belakang. Bawa simen sekampi pun tak larat lah. Ni rumah nak tak. Belakang. Jadi bukan salah adanya harta, tapi apa matlamat kita adakan harta sehingga begitu banyak. Kalau kita buat kerana Allah, barangkali sebab apa? Oh, kita pagi ustazah mai rumah kita lah bang, weh, ditulis ngaji Quran kat rumah kita. Rumah kita kan besar. Laki dia pula kata molek juga. Hari Jumaat kita pergi ustaz tu pula. Jadi hiasi rumah tu dengan majlis-majlis agama. Kita buat rumah besar kerana nak menegakkan agama, maka dia jadilah mahmudah, terpuji. Ya, terpuji. Bukan salah cinta dunia, tapi cinta dunia itu kenapa? Kalau dibawa kepada Allah, maka jadilah mahmudah, terpuji.
Bukanlah salah cinta dunia, tapi yang salah cinta dunia itu kenapa? Kalau untuk riak, takabur, ujub pada manusia, maka itu berdosa. Jadi bukan salah ain cinta dunia, tapi bagaimanakah kamu cinta dunia itu? Cinta dunia kerana Allah, itu wajib. Cinta dunia kerana nafsu, itu wajib juga, wajib taubat. Ya. Dah bunyilah kena berhenti. Dah berhenti. Habis dah? Sebenarnya ni? Minit kalau cakap ni 10 minit. Ada soalan? Tasawuf ni tak ada soalan biasa ni. Yang ada soalan kalau fiqh. Ya. Saya ngajar senang kitab Kifayatul Muhtadi. Baru ngajar setengah jam. Jawab soalan 45 minit. Dulu lah kan ada berhenti. Lepas kena COVID tu berhenti sampai hari ni berhenti. Jadi oleh kerana tak ada soalan, kita sambung lagi lah. Mana dah lagi 8 Lagi 8 tu saya cerita je lah. Nanti kita jumpa dalam kitab. Yang ketiga, sabar. Yang keempatnya, syukur. Yang kelimanya, ikhlas. Yang keenamnya, tawakal. Yang ketujuhnya, fakir. Yang ke-8-nya, redha. Yang ke-9-nya, mahabbatullah. Yang ke-10-nya, musyahadah. Ataupun kasih kepada kematian, rindu mati. Ataupun fana dan baqa' billah. Lain kitab, lain dia tulis. Saya ulangi, 10 sifat mahmudah yang wajib kita ketahui. Yang pertama, al-khawf war-raja. 1. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Yang kelima, ikhlas. Yang keenam, tawakal. Yang ketujuh, fakir ilallah. Bukan fakir miskin, fakir ilallah. Yang ke-8, redha dengan qada Allah. Yang ke-9, mahabbatullah, kasih Allah. Maknanya tak dapat kasih Allah selagi 8 ni belum dapat. Tak dapat mengasihi Allah selagi 8 ni belum dah dapat. Boleh cakap je lah. Jadi kita wajib melaluinya. Yang ke-9 tadi, mahabbatullah, kasih Allah. Yang ke-10, musyahadah. Apa musyahadah? Musyahadah ni mudah nak sebutnya. Sentiasa ingat Allah. Dalam duduk, dalam berdiri, dalam tidur. Dalam duduk, dalam berdiri, dalam berjalan. Dalam tidur sekalipun. Dan apabila ia melihat kepada alam, ia berkata, Ya Rabbi, tidaklah kau jadikan semua ini dengan sia-sia, maka jauhilah aku daripada azab api neraka. Orang ini dinamakan apa? Ulul albab. Buka surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Ini setinggi-tinggi manusia di sisi Allah. Orang yang sentiasa ingat Allah ni. Nombor 10. Ini yang paling selamat. Bila mati ni, malaikat nak tanya dia pun tak. Mati saja, dia dibawa terus ke langit, direhatkan sampai yaumil qiyamah. Sampai yaumul mab'uts. Sampai hari kebangkitan. Masya Allah, ini orang. Kita ni tak tahu lagi. Jadi wajib kita belajar, kemudian melaluinya dengan jalan menjalaninya. Kena berusaha mendapatkannya. Jadi jangan tinggal menuntut ilmu sampai mati. Mudah-mudahan Allah tunjukkan sedikit demi sedikit pintu-pintunya untuk mencapai darjah musyahadah. Musyahadah dalam hadis pun ada. Tentu tuan-tuan pernah jumpa dalam hadis kat sekolah kan. Ketua Khatib pun dia sebut. Malaikat tanya Nabi, mahwal ihsan? Apa itu ihsan? Ya Rasulullah. Bukan. Jibril tanya, mahwal ihsan? Apa itu ihsan? Maka Nabi jawab apa? Anta'budallaha ka'annaka tara. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kata Nabi. Nabi kata, engkau beribadah seumpama engkau memandang Allah. Kalau kau tak bisa memandang Allah, rasakan Allah itu memandang kamu. Itu namanya musyahadah. Itu namanya ihsan. Ini yang ke-10 tadi.
Orang macam ni bila dia nak mati, malaikat datang bagi salam dulu. Belum ambil nyawa dia. Ya, macam Nabi Idris kan. Nabi Idris, Israel datang bagi salam dulu. Nabi Yaqub, dia nak mati, nak wafat dah. Datang Israel bagi salam kat dia. Bila Yaqub tanya dia, apa kata Nabi Yaqub? Lama kau tak datang, apa hal? Aku datang ambil nyawa kau. Kejut dia. Jadi malaikat datang dengan hormat Nabi-Nabi, Rasul-Rasul dan wali-wali Allah. Tak ada dia rentak begitu je tuan. Inilah kelebihan orang yang mengenal Allah. Jadi kita wajib niat. Aku hidup, niat nak kenal Allah. Kalau ibadah, mudah-mudahan Allah ampun dosa aku, redha aku dunia akhirat, dan Allah jadikan aku sebagai kekasihnya. Lain-lain tak bayar. Nak karam, nak terbang, nak raih. Pegang batu jadi duit, pegang emas jadi berlian, tu salah. Ya tu salah. Tutup bomoh punya ilmu. Ilmu tutup bomoh ni bila kita menjadi tasawuf kita tinggal lah. Bukan tak boleh dia tutup bomoh. Bila kita menjalin jalan-jalan kesufian, ya, bab bomoh ni kita boleh oleh lah. Benda tu tak salah. Cuma ada ganggu perjalanan. Ya. Baik, kita berhenti, insyaAllah sambung. Minggu depan kita sambung lagi sikit ni. Kemudian kita terus masuk bab yang lain. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayani shighara. لمشايخنا والمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك يا فتاح يا رزاق. افتح لنا فتحا قريبا كما فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين. الحمد لله. تقبل الله منا.